A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita buka majlis dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihilhu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okay, Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi pada malam ni. Okay, yang saya hormati dan saya kasihi Ustaz Sinar. Alhamdulillah, setelah sekian lama tak dapat meneruskan sesi kuliah, Alhamdulillah pada minggu ini Ustaz Sinar kembali bersiaran bersama kita untuk berkongsi ilmu. Okay. Tanpa saya membuang masa, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Sinar untuk meneruskan sesi kuliah pada malam ini. Terima kasih Coach. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana dipertemukan lagi pada majlis ilmu kita pada malam ini. Kita cuba berusaha mengadakan majlis ilmu ini kuliah online setiap minggu. Cuma seperti juga para peserta ada masa tidak dapat hadir, maka penceramah juga ada masanya tak dapat hadir. Macam saya sebelum ni ada urusan kerja, perlu outstation, 2 minggu tidak dapat hadir, lepas tu minggu ketiga sepatutnya dapat hadir, lepas tu ada urusan lagi. Dan hari ini sepatutnya, hari ini saya ada beberapa hari lalu sakit, tapi hari ini semakin sembuh, jadi saya pikir setelah begitu lama kita tidak mengadakan kuliah, nanti akan dari kehangatan menuntut ilmu ini kita akan nanti lama-lama kurang semangat untuk mempelajari ruqyah syariah. Sedangkan kita tengok semangat orang mempromosi ilmu-ilmu rawatan berbagai jenis, rawatan tenaga dalam, tenaga minda, aura dan sebagainya semakin hangat, semakin berapi-rapi, bersemangat, terutama di TikTok. Apabila saya masuk TikTok, baru saya sedar ada itu banyaknya ilmu-ilmu rawatan yang berbagai-bagai ini. Jadi kita ruqyah syariah ini kita yakin inilah yang menepati syariat Islam. Patutnya ini yang kita pelajari dan promosi. Sebelum tu saya kena tutup skrin sekejap dan tutup mikrofon sebab ada panggilan telefon, saya kena jawab sekejap. Saya akan bagi tahu orang yang menelefon tu, saya tak boleh bercakap lama sebab ada urusan Zoom, urusan Google Meet. Nanti saya akan kemukakan, akan buka balik skrin. Harap dalam seminit begitu. Saya akan tutup skrin dan saya akan buka balik. Saya kena jawab panggilan telefon dahulu.
Alhamdulillah bertemu kita kembali. Maaflah ada panggilan telefon yang saya perlu jawab. Selalunya saya kalau panggilan telefon ataupun message yang tidak terlalu urgent, saya tidak akan angkat atau jawab, balaslah pada masa kuliah online. Tapi ini karena penting berkaitan urusan kerja, jadi saya perlu angkat. Boleh dengar suara saya? Saya tes dulu. Boleh dengar suara saya? Boleh thumbs up ataupun type ya. Oke, Alhamdulillah. Oke, sekarang kita teruskan. Saya akan buka slide. Sebelum kita bermula, saya ingin bercerita sedikit. Ilmu ruqyah syariah ni dan juga amalan ruqyah syariah ni selalu mendapat cabaran, ujian dan halangan. Tapi dia berbeza dengan ujian atau halangan atau cabaran dengan ilmu-ilmu rawatan lain. Ilmu rawatan lain mungkin perawat itu diserang. Ada satu saya tengok di TikTok, perawat tu diserang terus. Dia macam lumpuh, dia lemah. Sebelum tu dia betul hebat. Lepas tu ada perawat lain yang pergi tolong merawat dia. Malah kita, kalau siapa yang minat betul ilmu-ilmu rawatan ni, selalu mengikuti berbagai cerita di YouTube, media sosial lain. Pernah dengar ada perawat yang mati, dadanya seperti terbakar, hangus dan sebagainya. Begitu juga ahli sihir pun ada yang mati, mukanya hitam seperti hangus. Tapi kita perawat ruqyah syariah ni, Rocky ni, jarang menghadapi. Kita tidak takut tu yang ugutan jin ifrit nak dibunuh kita lah, nak di kacau anak isteri lah, nak disakiti lah. Yang selalu cabaran dia adalah macam-macam di halangan-halangan ataupun kadang-kadang hubungan suami isteri perawat jadi selalu gaduh, isteri minta cerai tanpa sebab yang kuat, perawat jadi padas baran, tekanan perasaan. Dulu tak ada depression, lepas tu ada depression. Bila nak buat kuliah asyik ada siap masalah, ada siap halangan tak jadi kuliah, mikrofon tak berfungsi lah dan macam-macam lagi. Itu yang halangan yang selalu. Itu yang penting, istiqamah, kesabaran menghadapi dan juga istiqamah. Dan itulah ujiannya. Istiqamah, hadir kelas setiap minggu. Apapun berlaku, sakit ke, cuba juga buat kelas. Tiba-tiba line internet tidak berfungsi, walaupun pakai, contohnya pakai fiber, access fiber, tukar pergi cara lain, mungkin dengan connection dengan hotspot handphone dan sebagainya. Itu cabaran-cabarannya. Yang cabaran yang paling besar juga adalah perawat sini tersesat jalan. Bagus-bagus dia jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dia bagus-bagus, Allah dah bagi dia diamond, intan, iaitu ilmu ruqyah syariah. Dia pergi belajar lagi ilmu lain. Dia campur lagi dengan ilmu-ilmu meragukan yang mungkin ada unsur-unsur syirik. Jadi ini peringatan untuk kita semua. Saya pernah belajar berbagai ilmu.
ilmu meditasi lah, tenaga dalam, tapi saya buang dah semua tu. Dulu saya fikir masih boleh lah, masih boleh amal, boleh digabungkan. Sampai satu peringkat, saya buang ilmu tu. Saya tak amalkan. Sebab lebih banyak mudarat daripada kebaikan. Bukanlah semua ilmu tenaga dalam, ilmu pernapasan itu mungkin salah, tidak. Tetapi kalau orang biasa, dia boleh menilai ke? Saya tengok ramai tak boleh menilai. Dia terima aja bulat-bulat, apapun ajaran tanpa dia tapis. Sedangkan ilmu-ilmu tenaga dalam ke pernapasan, kalau nak dia boleh diamalkan, kena tapis, kena saring. Mana yang bercanggah dengan akidah, kena tolak tepi. Macamlah kita belajar karate do, taekwondo. Kalau pengasas ini orang Buddha, mengamalkan ajaran Buddha. Tapi bila dia ajar taekwondo di Amerika Syarikat, di Malaysia, di Australia, kita pun ada belajar, anak kita ada belajar. Tapi yang kita belajar di Malaysia ni tak ada sudah yang sembah berhala, yang amalkan agama yang ritual agama Buddha. Kita cuma belajar fizikal, tenaga, tumbuk, kendal. Jadi perlu saringan. Tapi yang orang belajar yoga, orang belajar qigong, orang belajar ilmu jurus, dia ada tapis. Pengalaman saya, mereka tak ada tapis. Bila berlaku musibah yang tak boleh dirawat, mereka kembali kepada ruqyah, ruqyah syariah, baru terbongkar tuh, masih mengamalkan ini. Dan barulah waktu itu mungkin sanggup untuk tinggal. Dan malam ini kita akan pula mengajar bagaimana pesakit merawat diri pesakit. Banyak dah kita bincang bagaimana merawat, bagaimana menjadi perawat. Bukan perawat yang profesional dibayar, buka klinik, pusat rawatan, tetapi untuk boleh merawat istri, anak, bapa, ibu, kawan-kawan sekerja, jiran, murid-murid sekolah. Jadi hari ini kita kembali kepada bagaimana pesakit merawat dirinya sendiri. Dan ilmu yang saya sampaikan ini adalah sesuai untuk pesakit tahap berat, sakitnya berat. Yang dah bertahun-tahun sakit, dah jumpa 1000 perawat, tapi tidak juga sembuh. Mungkin tak sampailah 1000, ada tu mengatakan saya dah jumpa 100 perawat, 200 perawat, 300 perawat, tidak juga sembuh. Mungkin tidak sampailah 1000. Dah bertahun-tahun, sakit kulit, sakit gatal-gatal, dan sebagainya, tak juga sembuh. Inilah saya sebut manual. Inilah langkah-langkah boleh dilakukan sebab daripada pengalaman ia berkesan. Ia berkesan cuma malangnya bila berkenaan ruqyah syariah, orang kurang buat testimoni secara terbuka. Dia sembuh dengan ruqyah syariah. Kalau dia tak buat testimoni terbuka di Facebook ke, di YouTube ke, di grup Telegram pun, tak apalah. Tapi adakah dia sujud syukur? Adakah dia berdoa kepada Allah? Adakah setiap hari dia sebagai tanda syukur, dia bersedekah? Dia masuk ke tabung rumah anak yatim, ke madrasah tahfiz, atau bagi sumbangan kepada grup-grup ruqyah syariah supaya lebih berkembang. Adakah dia buat begitu? Kalaupun dia tak buat testimoni, kurang testimoni. Sebenarnya ada sembuh.
ada yang bagi tahu saya secara langsung dia sembuh. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut. Tapi dia tak tahu kenapa ada tuh saya pujuk baru setuju nak buat testimoni. Ada tuh minta bantuan, dia bagi tahu saya testimoni dia minta saya susun balik kata-kata dia dalam bentuk yang mudah dibaca dan mudah difahami untuk posting di media sosial seperti Facebook. Saya tak apa kalau ada orang ada testimoni tapi dia tak pandai susun kata-kata, dia beritahu saya tolong susun. Atau dia malu nak post, saya boleh post di Facebook ke, di grup Telegram, dan kalau dia nak nama dia ditukar kepada Amina bukan nama sebenar, kepada Kasim Selamat bukan nama sebenar, boleh. Dan sebenarnya testimoni itu tidak berapa sebenarnya penting bagi kami. Kami para peruqyah yakin dengan apa yang kami pelajari dan apa yang kami sampaikan. Kami yakin sebab berdasarkan ilmu yang kami pelajari, berdasarkan pengalaman, berdasarkan testimoni orang yang kami rawat. Tapi anda semua tak terasa nak berkongsi untuk pengalaman kepada rakan-rakan anda yang sakit lebih teruk dari anda. Dengan anda bagi tahu ada testimoni bahawa anda sembuh. Tak pun 100% ada perubahan positif, dan dengan itu memberi motivasi kepada pesakit lain, cuba ikut, amalkan rawatan tersebut. Kesian mereka. Kalau ada testimoni bagus. Ini mereka dengar, tengok testimoni dari Bomo ni, dari dukun ini, dan ada itu testimoni berbayar. Orang dia sebenarnya grup dengan ni Bomo atau dukun juga. Dia berlakon sebagai pesakit, dia buat testimoni di Facebook. Dia dengan menggunakan nafas ruqyah dan sebagainya, nama-nama, dia sembuh. Itu orang akhirnya tertarik dengan iklan-iklan itu, orang pergi rawatan tu sebab tak ada testimoni ruqyah syariah. Sebenarnya ada depan mata kami yang kami tahu sembuh dan sangat berkesan. Malah dia punya keberkesanan ini bukan sekadar baik. Keluarga bertaubat daripada mengamalkan ilmu-ilmu yang tidak betul. Sampai pergi umrah. Sampai ada tu pandai buat minyak pengasih, minyak macam-macam minyak, dia tinggalkan ilmu dia gitu. Dia bertaubat. Sebab dia tengok anak dia boleh sembuh, anak dia ada masalah dan anak dia sembuh oleh ruqyah syariah. Dia pergi belajar ruqyah syariah. Kami nampak. Kalau anda tak ada nak buat testimoni, tak apa. Untuk kami peruqyah, Coach Kamarul, nak saya dan banyak tak bagi testimoni pun tak apa, sebab kami yakin apa yang kami pelajari dan kami ajar betul dan berkesan. Tapi sayang sahabat-sahabat anda yang dah 10 tahun sakit, masih tercari-cari, akhirnya pergi jumpa Bomo sebab tak sedar bahawa ruqyah syariah itu sangatlah efektif. Banyak dia punya kesan tu bukan sekadar kesembuhan tapi membawa berkat. Bukan satu orang sembuh tapi ramai orang sembuh. Yang keluarga lain hatinya pun sakit hitam, untuk kedengkian pun sembuh. Insaf. Ada keluarga yang bergaduh jadi berbaik semua, bersalam-salam, tidak lagi berburuk sangka. Itu hebatnya kesan ruqyah syariah. Malangnya tidak ramai nak buat testimoni. Dan kami peruqyah tak bolehlah reka-reka testimoni. Dan juga kalau kami nak bagi tahu pun nanti kami kena kecam. Kami terlampau nak menunjuk-nunjuk kehebatan diri. Sepatutnya pesakitlah buat testimoni. Dan ada juga masanya saya bagilah testimoni dengan menyembunyikan identiti pesakit dengan berikan nama bukan nama sebenar. Itu pun kadang-kala dikritik juga. Jadi malam ini kita belajar
ada 5 langkah. Untuk ini orang yang memang sakit teruk yang dah bertahun-tahun. Inilah 5 langkah. Yang jadi masalah dia juga disiplin. Ramai orang tidak dapat buat ini. Nampak simple, mudah, tapi ramai tidak dapat buat ini. Itulah antara punca dia tidak sembuh. Ramai tidak dapat buat. Okey, ada saya tunjukkan situ, mungkin skrin agak kecil saya baca. Langkah pertama membaca ikrar. Ikrar pemutus hubungan jin. Ikrar ni banyak lafaz, dia tidak ada lafaz standard. Ikrar saya mungkin saya ikut dengan ikrar yang diajar oleh Ustaz Nuruddin Al-Indonesia, lepas tu diubah sesuai. Ikrar yang Coach Kamaru ajar kan berbeza. Ikrar yang diajar oleh Ustaz Ahmad Salihin pun mungkin berbeza. Mana-mana saya ikrar, yang penting ikrar tu kita baca dan kita faham. Tidak ada unsur-unsur subha, unsur-unsur meragukan, unsur-unsur syirik. Langkah kedua adalah terapi ruqyah detox 7 hari. Detox itu nak bagi nama glamour saya. Dia jangan bayangkan detox macam yang farmasi itu. Tetapi sebenarnya peruqyah di England, di luar negara, mereka sebut juga ini adalah detox. Jadi ini bukan saja-saja saya yang reka-reka. Memang ada peruqyah, terutama di luar negara, di England, dia menyebut pun ini adalah self detox ruqyah. Dan langkah ketiga, minum air ruqyah. Langkah keempat, mandi air ruqyah. Langkah kelima, terapi ruqyah detox 45 hari. Yang tadi, langkah kedua, terapi ruqyah detox 7 hari. Jadi apakah ini? Kita lihat satu persatu. Langkah pertama, sebaiknya pesakit baca ikrar pemutus hubungan jin. Untuk langkah pertama, kita tak tahu sebenarnya penyakit, kita kena penyakit ganjil. Dah pergi hospital, dah pergi klinik, makan dah ubat. Mungkin sakit ketumbuhan, mungkin sakit kulit, tapi tak baik-baik, tak sembuh-sembuh. Gatal kulit mereka dah 5 tahun, dah 7 tahun, tak sembuh-sembuh. Berbagai krim dah dibuat. Jadi mungkin juga itu penyakit ain, mungkin juga ada gangguan jin. Dan berdasarkan pengalaman, dan ingatlah pengalaman setiap orang berbeza. Jadi kalau pengalaman saya tidak sama dengan orang lain, janganlah marah. Masing-masing ada perbezaan. Kalau tak sependapat dengan saya, silakan tak sependapat. Masing-masing boleh pegang pendapat sendiri. Jadi apa yang saya sampaikan berdasarkan pengetahuan saya, pengalaman saya, pendapat saya. Jadi orang yang antara tanda orang yang kena jin saka ni selalu ada sakit berkaitan kulit atau dalaman, sakit di bagian jantung lah dan sebagainya lah, injap jantung patah lah, kulit selalu berkudis lah, merekah lah, gatal-gatal selalu muncul setiap hari, setiap minggu, garu-garu hilang, nanti besoknya gatal lagi. Jadi itu antara ciri-ciri jin saka, gangguan jin saka dan juga jin asik. Ciri-ciri ya, bukan confirm, ini bukan kajian makmal sains yang 1 campur 1 sama juga 2, mesti confirm, tidak. Ini berdasarkan tajribiyah. Kita dah belajarkan tajribiyah, tauqifiyah. Jadi bila sudah berlaku begitu, apa salahnya kita baca ikrar pemutus hubungan jin? Dan pengalaman saya, kalau baca ikrar pemutus hubungan jin, kalau orang yang ada gangguan jin yang berat, yang kuat, dia susah nak baca ikrar pemutus hubungan jin, walaupun dalam bahasa Melayu yang mudah. Dia sukar. Dia akan cuba cari alasan untuk tidak baca. Nanti dulu, kita minum kopi dulu, nanti dulu.
Atau bila dia baca baru satu ayat, dia tanyalah soalan, dia jarang nak habiskan. Ada itu baca sejak separuh ataupun sepenuhnya terus termuntah. Ada tu menguap tertidur. Macam-macam berlaku. Kalau sudah berlaku begitu, kita dah boleh agaklah itu adalah penyakit yang ada gangguan jin. Dan kita baca ikrar ni bukan mantra, bukan ayat ruqyah untuk menghalau jin. Ikrar ini ada sekurang-kurangnya dua tujuan. Satu, nak bagi tahu jin yang perasan tu, jin saka kah, jin nasik, yang perasan yang dia sangka, kita yang jatuh hati kepada dia, kita yang mengundang dia untuk bersama-sama dia mendampingi kita. Sebab dulu dia muncul dalam tidur, dia menyamar dengan wajah Syahrukh, dan kita dalam tidur, seorang wanita tu dia sambut tangan Syahrukh dalam mimpinya, menari-nari sambil nyanyi lagu Hindustan. Jadi jin itu dia sangka dia telah diterima menjadi kekasih atau suami si pesakit. Jadi kita ikrar, kita bagi tahu dia, jangan kamu perasan, kami tak nak kamu. Begitu. Kalau pula kita terbelajar ilmu salah, pernah masuk susuk di muka, di bibir, atau pernah belajar mantra, atau pernah nenek moyang bagi kita susuk sanggul, ini tapak siri yang dibuat daripada gangsa tu, yang rupanya ada jin saka mendampingi. Jadi kita ikrar, sebenarnya kita tak nak mereka. Biar mereka dengar dari mulut kita sendiri, tanpa ada lagi senior, dia jelas, saya tak nak. Dia tak ada lagi nak tafsir, nak andai-andai, tak perlu berpantun-pantun, 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang, 2-3 saka aku cari, mana nak sama saka yang datang seorang ini. Jadi kita declare. Ada orang mengisytiharkan hari kemerdekaan, kita pun nak mengisytiharkan hari kemerdekaan kita. Kita tak nak saka itu apapun atau jin yang mendampingi kita. Kita belajar ilmu Reiki dan sebagainya, rumah ilmu tenaga dalam itu ada di dampingi jin. Kita declare. Dan biasanya orang yang masih sayang nak lepaskan jin-jin ini, sebab dia rasa jin ini dia jadi kuat, dia jadi tak takut dengan siapa pun, walaupun dengan bos sendiri, walaupun ada 10 orang datang ni, dia tak takut kerana dia ada amal ilmu ni, dia ada ikat di pinggang dia azimat. Jadi dia hati kecil dia masih sayang nak lepaskan. Mulut cakap, oh Ustaz saya tak nak ni, tapi hati kecil dia masih. Dia jadi kuat, dia jadi kebal. Biasanya orang ni pun tak akan nak baca ikrar. Atau dia baca ikrar pun separuh-separuh, putus-putus. Jadi itulah penting baca ikrar. Declare, istiharkan secara jelas di mulut dan di hati. Kami tak nak kamu. Jadi dia punya, ada contoh ni, dia tulisan terlalu kecil. Nanti kalau saya share nota slide ni, boleh baca lah di nota slide. Ataupun ulang kaji balik, coba scroll balik, ada juga berulang kali kita share, kita kongsi di grup tentang contoh lafaz ikrar pemutus hubungan jin. Saya tak akan baca ikrar ini. Dan biasanya ada kesan-kesan. Ada yang kesan dia masa itu juga, semasa baca ikrar atau selepas baca ikrar. Jadi itu pertama, kita baca ikrar. Walaupun kita kena sakit apapun, kanser kah, kita kena sakit lupus kah, kita kena sakit
sel semak kah, atau sakit injap jantung tersumbat kah, atau patah kah, bukan semata-mata sakit yang kita nampak jelas sakit gangguan jin. Kita baca saya Iqra. Lepas tu langkah kedua, kita melakukan program atau terapi ruqyah mandiri detox 7 hari. Kadang-kadang orang abaikan ni yang diajar ni, so terlampau simple. Ada 10 perawat ajar, lebih kurang sama aja. Lebih kurang sama aja kah? Soalan dia kepada pesakit, adakah kamu dah cuba? Dah buat 7 hari? Dan lebih bagus kalau ada orang cuba buat 7 hari, belum ada apa-apa kesan, buat lagi 7 hari. Yang selalu berlaku 7 hari pun susah nak selesaikan. Buat 2 hari, kadang-kadang begitu. Ustaz, dah buat dah. Dah buat 7 hari. Saya buat 3 hari saya, Ustaz. Kita ajak 7 hari. Bukan 3 hari, 7 hari. Itu masalah. Dan ini sebenarnya banyak testimoni. Ini diajar, bukan saja diajar oleh saya. Diajar oleh peruqyah dari Indonesia. Malah diajar oleh peruqyah dari England. Dia namakan Safe Ruqyah Detox 7 days. Dan diajar oleh peruqyah senior di tanah Arab. Cuba tanya diri sendiri kalau diri sendiri ada pesakit, dan tanya kawan-kawan yang sakit. Adakah pernah buat ni? Dan ini banyak di-share di Telegram, di Facebook. Ada buat tak? Mungkin ada jawab, ada. Berapa hari? 3 hari. Coba pengalaman saya. Ada 2 testimoni, orang message saya dari Semenanjung. Saya orang Sabah. Saya share ini balik-balik. Ada 2. Satu tu kena sakit kulit. Sudah lama. Bertahun-tahun. Saya dah lupa, 7 tahun kah, 12 tahun kah dia kena sakit kulit. Ada tu kena sakit gangguan jin yang amat serius lah. Dia ada gangguan bisikan-bisikan sehingga ke tahap macam bipolar. Saya ambil satu contoh yang ni, berkesan, sangat berkesan. Tapi bila saya ajarkan, saya kena message, DM, direct message. Banyak soalan, bagus banyak soalan, saya layan. Tapi soalan saya kepada dia, dah start ke? Dah buat? Belum lagi. Sebab soalan dia kadang-kadang tanya, habatus sauda tu yang minyak kah yang bijirin? Saya layan. Saya bagus, orang bertanya bagus. Artinya orang tu berminat. Saya kata, minyak pun boleh, bijirin pun boleh. Sebab saya dah tulis, minyak boleh, bijirin pun boleh. Lepas tu, ada lagi soalan lain, hari, saya tanya dah start? Belum start. Ustaz kata hari Jumaat. Ya, saya kata hari Jumaat. Tapi hari lain pun boleh start. Oh, saya ikut hari Jumaat lah, hari yang berkat. Lepas tu, senyap, sampai saya pun dah lupa. Berbulan-bulan berlalu, saya dapat message, bagi tahu saya, Alhamdulillah Ustaz. Penyakit saya, penyakit kulit saya, yang dah bertahun-tahun sembuh. Cuma saya baru bagi tahu, Ustaz, sebenarnya 3 bulan yang lalu dah saya nak bagi tahu Ustaz ini, tapi saya perhatikan dahulu sebab saya nak pastikan bahawa saya sembuh dari sakit kulit ini adalah kerana amalan yang Ustaz ajar tu, bukan kerana sebab lain, bukan kerana makan ubat taruh letak krim di kulit tu sembuh. Jadi saya perhatikan dulu 3 bulan. Sudah 3 bulan dia yakin, baru dia bagi tahu saya, dan saya pun pujuk dia, buatlah testimoni di media sosial. Bukan untuk saya nak berbangga diri. Saya bukan orang yang komersial nak merawat orang.
orang nak balik pujuk-pujuk minta rawat, jarang saya rawat orang. Nasiblah kalau ada masa Allah buka hati saya rawat orang. Ada orang pujuk berapa kali pun saya tak merawat orang tu. Jadi dia sebab untuk dikongsi untuk orang lain pun mencuba. Sebab saya tahu orang yang ada kena gangguan jin, dia mana rawatan-rawatan yang bagus, efektif, tidak ada unsur syirik, patuh syariah, itu yang mereka susah nak buat. Jadi bagi motivasi. Dan itulah dia kata bertahun-tahun lepas tu sembuh. Tapi dah sembuh, nak memulakan tu pun lama. Tanya ini. Saya rasa dia bermula pun daripada tari saya ajar tu pun dengan dia bertanya sana bertanya sini, mungkin ada sebulan mungkin baru dia bermula. Lepas daripada itu. Yang saya balik kata bagi dia motivasi, bermulalah. Tak hari Jumaat pun hari lain pun boleh. Tak ada minyak Abu Tahu Sauda, serbuk pun boleh. Lepas tu dia bagi tunjuk lagi gambar jenama. Jenama ni okey tak? Saya kata okey saja. Kalau saya bagi jenama yang saya recommend, kalau tak ada di area dia, nanti dia tak buat pula kan. Buat dulu. Jadi bila dia sembuh tu, dia punya bersyukur. Dia sembuh bertahun-tahun sakit kulit dia. Dia ni. Dan dia saya rasa ini ada share juga testimoni dia di media sosial. Banyak yang sembuh, yang saya heran yang sembuh tak bagi testimoni. Jadi macam mana kita nak orang berminat kepada ruqyah syariah? Sebab orang sangka asyik tak berkesan saya. Sebenarnya berkesan tapi tak nak cerita. Dia berkesan. Yang biasanya yang tak berkesan tu juga tak ikut apa yang diajar. Disuruh 7 hari tak dibuat 7 hari. Diberikan sukatan tak diikut sukatan tu. Itu yang selalu jadi masalah. Jadi melakukan program terapi ruqyah mandiri detox ni, saya pun tidak akan pergi secara terperinci. Nanti boleh baca. Kalau dah balik-balik dah diceritakan. Tapi dia ada, memang kita ada meruqyah bahan-bahan seperti air, seperti minyak zaitun, madu dan juga Habatus Sauda, yang ada yang perlu kita makan dan ada perlu kita sapu. 7 hari. Dan biasanya belum sampai hari ke-7 ada kesan-kesan berlaku. Seperti kita mimpi yang ganjil, kita akan lebih rasa sakit dalam 3 hari, contohnya kita akan lebih rasa sakit badan kita. Sebab itu proses. Jin dalam badan tu dah kesakitan. Jin itu nak main psikologi bagi kita berhenti dari buat ini terapi ruqyah mandiri. Sebab dia sakit, nanti takut dia mati. Kalau kita istiqamah teruskan 7 hari atau teruskan lebih, nanti dia mati. Jadi dia takut mati, dia main psikologi kepada kita, buat benda ni pula lagi teruk, lagi tumbuh jerawat, lagi muntah-muntah, lagi susah nak tidur, lagi mimpi yang buruk-buruk. Dia berjaya lah bila kita berhenti daripada terus melakukan ini program ruqyah mandiri detox 7 hari. Dia banyak uraian dari sini yang tidak saya akan pergi langkah demi langkah. Nanti bolehlah baca. Antara yang kesan, ini antara kesan dia yang siapa yang melakukan terapi ruqyah mandiri detox 7 hari. Antara dia biasanya hari pertama mungkin Anda tidak akan merasa apa-apa. Pada hari kedua dan ketiga, dan kena ingat ini secara umum. Setiap orang akan berbeza reaksi dia. Tidak semesti apa yang seperti yang saya ceritakan. Ini satu pengamatan umum tentang reaksi. Tidak semestinya semua orang akan mengalami sama 100%.
Oke, seterusnya pada hari kedua dan ketiga, Anda akan merasa sakit. Anda akan merasa kelelahan atau letih, sakit di sekujur tubuh, atau hanya pada bahagian tubuh tertentu. Dan mungkin juga boleh tiba-tiba muncul luka di kaki dan sebagainya. Dan mungkin juga sukar bergerak. Temporary, sementara sahaja. Dan tidak semestinya akan berlaku begini. Dan pada hari keempat, Anda akan merasa lebih segar. Jinnya dah lemah dan mungkin sebagian jin dah mati. Jadi, Anda akan mulai merasa segar dan mula pulih serta memiliki lebih banyak kekuatan dengan izin Allah. Nah, sakit dan luka pun beransur-ansur hilang dengan izin Allah. Jadi, kalau lepas 7 hari, belum lagi sembuh sepenuhnya, boleh ulang balik pada bulan akan datang. Tidak perlu orang lepas 7 hari itu terus sambung lagi 7 hari, boleh berehat dulu, mungkin bulan depan itu buat lagi. Dan juga kalau juga belum sembuh, boleh teruskan dengan terapi minum air ruqyah, bacaan Al-Fatihah. Dan kalaulah di tempat kita nak cari minyak zaitun susah, habatus sauda susah, teruslah langkah ketiga, yaitu minum air ruqyah. Air ruqyah ni ada banyak, kita boleh baca tu 20 kelompok ayat, kita boleh baca Al-Fatihah dan 3 qul sahaja, kita boleh baca ayat kursi sahaja. Jadi dia banyak. Cuma ada satu yang untuk sakit yang biasa serius, ada seorang ustazah tu yang dia mengajar mengaji, dia pun ada belajar khusus ruqyah beberapa kali. Saya pernah merawat dia dan ahli keluarga dia, dan dia paling suka yang air ruqyah bacaan Al-Fatihah 7 kali. Sebab dia kata berbagai sakit yang dia alami, berbagai serangan dia alami, ini yang paling berkesan bagi dia. Ada masa dia kata dia boleh terdengar seperti ada benda berat jatuh dari rumah, dari atap rumah, jatuh ke atap rumah. Mungkin jin tengah terbang, jin ifrit tengah terbang, jatuh tergolek mati kan. Yang jahat lah, jin yang baik tidak akan mati dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Malah mereka mendapat hidayah. Jadi banyak macam, belajarlah mana-mana saja untuk buat air ruqyah. Tapi yang saya tekankan sini kepada orang yang sakit, yang memang serius, yang memang berat, buatlah air ruqyah dengan membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali dan minumlah setiap hari dalam masa 7 hari atau lebih lagi, dalam masa 30 hari atau 60 hari. Tulisan kecil mungkin tidak dapat baca, dan saya cuma bagi ringkasan saja, nanti boleh baca kemudian, pernah juga dikongsi ilmu ini, iaitu setiap kali kita baca Al-Fatihah, kita akan baca doa. Sebagai contoh, apabila kita baca Al-Fatihah kali pertama, kita hembus nafas ke dalam air yang telah masak, habis sebabnya nak digunakan untuk diminum kan, kita taruh dalam botol 5 liter kah, 1 liter kah. Lepas tu kita baca Al-Fatihah, setiap baca Al-Fatihah tu 7 kali ada doa dia. Doa kita boleh buat sendiri atau boleh ikut apa yang diajar lah. Contohnya kalau kali pertama baca Al-Fatihah itu kita baca doa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, wahai Tuhan yang mengatur setiap pergerakan benda-benda di semesta raya ini. Jadikanlah setiap partikel terkecil dalam air ini bala tentera yang akan menyerang dan menghancurkan program sihir dan buhul-buhul dan setiap musuh-musuhmu yang telah menzalimi tubuhku ini, Ya Rabb. Lepas tu kita baca lagi Al-Fatihah, kita hembus lagi nafas ke dalam air. Lepas tu kita baca lagi doa. Contohnya doa, Ya Allah, jadikanlah setiap partikel terkecil dari air ini duri-duri besi tajam yang akan melukakan dan melemahkan
atau membunuh makhluk-makhluk ingkar yang zalim yang ada dalam tubuhku ini ya Rabb. Lepas tu kita baca lagi Al-Fatihah 3 kali, kali yang ketiga hembus nafas ke air, dan apabila kita baca doa, selepas baca doa kita nak hembus nafas ke air pun masih boleh juga, tidak ada salah. Atau kita baca Al-Fatihah, kita baca doa dulu baru kita hembus nafas pun boleh sahaja. Jadi yang kita baca Fatihah ketiga kali, kita baca lagi doa. Contoh doa, ya Allah, jadikanlah setiap partikel terkecil dari air ini timah panas mendidih yang akan membakar dan melululantakkan setiap rumah dan persembuhan jin-jin di dalam tubuh ini, ya Rabb. Kita baca lagi Al-Fatihah kali keempat. Kita baca lagi doa. Ya Allah, jadikan setiap partikel terkecil dari air ini sengatan api elektrik kepada jin-jin zalim yang merambat mereka dari perut hingga ke ujung jari tangan dan jari-jari kaki, dari pusat jantung hingga ke otak, dan dari puri-puri di setiap rambut-rambut yang tumbuh di seluruh tubuhku ini, ya Rabb. Oh, mungkin lepas ini saya pun akan buat air ruqyah dan baca macam ini untuk sakit saya. Ya, bagus ini. Saya pun dah lama tak buat air ruqyah macam ni untuk diri sendiri. Yang kelima, kita baca lagi Al-Fatihah kali kelima dan kita baca lagi contoh doa. Ya Allah, jadikan setiap partikel terkecil dari air ini sebagai penyembuh yang akan mengembalikan setiap sel-sel yang telah dirosakkan oleh bala tentera iblis dalam tubuhku ini, ya Rabb. Dan kita baca seterusnya sampai okey, baca Al-Fatihah kali ke-6, kita baca doa, contoh doanya, ya Allah, ya Mu'min, ya Muhaimin, wahai Tuhan yang menjaga dan yang mengamankan hambanya. Jadikanlah setiap partikel air ini pelindung yang membentengi hati dan tubuhku dari gangguan jin-jin zalim dan dengan cara yang Engkau kehendaki, ya Rabb. Dan akhirnya kita baca Al-Fatihah kali ke-7 dan kita baca doa. Dan kita baca satu pernyataan, yaitu wahai air yang mendengar, wahai air yang mendengar, wahai setiap sel tubuh yang mendengar. Ini macam ikrar, ini macam bacaan ikrar. Wahai air yang mendengar, wahai setiap sel tubuh yang mendengar, wahai saraf-saraf, pembuluh-pembuluh darah, urat-urat, tulang-tulang, cairan tubuh, hormon-hormon dan semua yang tidak diketahui yang mendengarkan lantunan Al-Fatihah tadi, dengarkanlah, takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah sahaja dan jangan ikuti perintah sihir dari jin-jin. Takutlah kepada Allah dan perbaiki setiap kerosakan itu hingga sembuh seperti sedia kala. Takutlah kepada Allah dan himpitlah seluruh jin zalim seandainya mereka ada dalam tubuh ini dan tidak mau keluar setelah mendengar semua peringatan ini. Ini adalah satu ikrar. Dia bukan kita berdoa kepada air, ini kita lafazkan ikrar. Lepas tu barulah kita baca doa lagi, ya Allah, ya Rabb, makbulkanlah doaku ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'man maula wa ni'man nasir, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Hembuslah nafas ke dalam air. Lepas tu kita minum. Dan bukan kita minum sekali. Hari ini kita minum, pagi kita minum, malam kita minum, esok kita minum, pagi kita minum, petang kita minum, malam kita minum. Habis air itu buat lagi, minum lagi. Begitulah sehingga kita sembuh. Dan biasanya ada kesan. Ada orang akan bermimpi sesuatu yang menunjukkan dia dalam proses kesembuhan dan sebagainya. Atau kita kalau tadi itu membaca Al-Fatihah 7 kali, kita boleh juga, sekarang kita masuk ke langkah keempat, kita buat air untuk mandi. Sebenarnya air tadi itu boleh juga untuk mandi, tapi kita boleh juga buat lagi satu air untuk air ruqyah untuk mandi. Dan yang sebaiknya, yang air ini pula kita boleh baca surah Yasin dan ataupun surah Al-Baqarah. Kita
kita gunakan mandi untuk 14 hari ke contohnya, atau setiap 2 hari sekali. Setiap hari mandi pun boleh. Itu selepas kita mandi biasa, kita mandi air ruqyah ni. Kita mandilah 14 hari. Paling kurang pun 14 hari lah. Kalau lebih lagi bagus. Dan ini yang perlu kita buat sekiranya yang kita dah buat langkah 1, langkah 2, kan? Langkah 3, masih belum nampak kesan. Ya. Kita insya-Allah kita mandi air ruqyah. Dan langkah 4 ini sebenarnya boleh dilakukan serentak dengan langkah 3. Langkah 3 tadi minum air ruqyah. Tak perlu tunggu selesai minum air ruqyah baru mandi air ruqyah. Hari ini minum air ruqyah, hari ini juga mandi air ruqyah boleh. Besok minum air ruqyah, besok juga mandi air ruqyah pun boleh. Lagi bagus. Cuma itulah pengalaman kita. Selalunya minum air ruqyah ni lebih mudah untuk pesakit lakukan berbanding mandi. Dan kalau mandi ni, satu saya beri peringatan. Kalaulah seorang ibu ada anak dia sakit, walaupun anak dia tu remaja, walaupun anak tu dah dewasa, umur 24 tahun, dah bekerja pun, umur 27 tahun, dah bekerja pun anak tu. Kalau anak tu memang sakit dia kuat, jangan suruh dia mandi sendiri. Tapi bantu dia. Lepas dia mandi biasa, ibu dia boleh nak tengok aurat anak dia. Anak dia boleh berkembanglah dalam kamar mandi, bilik mandi bersama ibu dia. Jangan suruh abang dia pula yang pergi membantu. Ibu dia, contohnya, pergi membantu gayung. Saya tidak pasti kalau di sebenarnya sebut apa. Di Sabah sebut gayung. Ambil gayung tu dalam air ruqyah, dalam baldi berisi air ruqyah, kaut gayung tu, jirus ke kepala. Anak tu boleh berdiri kah, duduk kah, jirus, bagi dia mandi. Setelah selesai mandi air ruqyah tu, keluarlah. Sebab kalau biar dia sendiri, pengalaman. Ada berapa kali dah berlaku. Ada satu, ini saya punya saudara sendiri. Saya punya sepupu. Saya dah bagi tahu keluarga saya, makcik saya, ibu kepada sepupu saya ni. Kalau sepupu saya yang sakit ni, yang boleh kerasukan, mandi air ruqyah, temankan dia. Kalau boleh ibu dia yang mandikan dia, walaupun dia dah besar, walaupun dia dah bekerja, mandikan dia. Rupanya mereka biarkan si pesakit yang dah dewasa ni mandi sendiri. Dan akhirnya, kalau orang Sabah cakap, kedapatan. Akhirnya sudah beberapa bulan berlalu, saya kena telefon, kerasukan lagi ini. Saya punya adik sepupu, saya rawat. Lepas rawat, cerita-ceritalah minum-minum kopi, cerita-cerita dengan saya punya makcik, pakcik, saudara mara saya. Baru terbongkar tu cerita bahawa rupanya mereka kata yang selama ini dia, yang makcik saya ni, dia kata, atau panggil mak ngah kalau di Semenanjung. Yang sepupu saya ni yang dia baru mengaku, sudah lama berlalu, mengaku kepada ibu dia bahawa dia bawa air ruqyah dalam baldi, dia masuk kamar mandi atau bilik mandi, tapi dia buang air ruqyah tu, dia buang. Lepas tu dia mandi air biasa. Jadi bila dah keluar dari bilik mandi, basah lah, nampak basah. Tapi dia tak mandi air ruqyah, dia buang. Jadi sebenarnya itulah antara punca dia tidak sembuh-sembuh. Sebab tidak ada disiplin, ikut apa yang diajar oleh peruqyah. Tapi ramai yang tak nak mengaku. Bila one to one, dia dengan peruqyah sahaja, mungkin dia terus terang. Kalau di media sosial, di grup Telegram, di grup Facebook, dia tak akan mengaku. Sebab malu, takut dikutuk, dikritik. Itu sebabnya kami selalu kasih nasihat. Kalau orang posting di grup Telegram, di Facebook, dia kata, tak sembuh juga. Kami kata, pergi jumpa Coach Kamarul, pergi jumpa Ustaz Ahmad Salihin, jumpa peruqyah berdepan.
Sebab di sana nanti akan dirawat beberapa sesi, akan kedapatan juga, kejumpaan juga, akan terserla juga apa akar masalah dia. Di sana akan terbongkar juga, rupanya masih ada simpan jimat. Rupanya tidak juga mandi air ruqyah. Kalau dalam grup dia tak akan mengaku. Sebab ego, tak nak malu, tak nak dikritik. Jadi jumpa perawat, puan bagi tahu, bisik. Kalaupun ada orang ramai-ramai, bisik kepada perawat tu, gini-gini ini masalah dia. Dan perawat tu akhirnya akan dapat tahu juga tu. Perhatikan apa sebenarnya punca dia. Antara punca dia itulah tak disiplin, ikut apa yang peruqyah ajar, tak buat. Buat pun separuh. Disuruh baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 100 ke 200 kali. Dia ditanya ada baca 2 kali sehari, bukan 100 kali sehari. Jadi tanya diri sendirilah, kenapa tak ini, kalau rasa nak sembuh, ikutlah apa yang peruqyah ajar. Sebab kebanyakan pesakit yang ikut apa peruqyah ajar biasa sembuh. Tak pun terus menerus sembuh sepenuhnya, beransur dia akan sembuh. Itu pengalaman kami. Jadi kalau rasa tak sembuh, jumpa berdepan. Jangan tanya di Facebook, di Telegram, sebab tanya pun bila diajar terus ditanya, diajar tu mungkin kamu masih ada menyimpan azimat, tak mengaku. Dia hanya akan mengaku kalau berdepan dengan peruqyah. Jadi jumpalah peruqyah. Okey, ini yang keempat, langkah keempat. Langkah kelima adalah terapi ruqyah mandiri 45 hari. Kalau dah buat 7 hari, belum dia dapat kesan, buat lagi 45 hari, tapi ini lebih mudah sebenarnya. Tapi jangan nampak mudah, anggap remeh. Benda ni tak nak buat, benda ni remeh. Tak perlulah diikuti. Sebenarnya kesannya amat hebat. Iaitu kalau sudah tadi iaitu dalam masa 45 hari, dia panjang huraian dia ini, saya cuma ringkaskan. Apa ini, kita kalau dulu kita kena rakam di kaset, di CD, di pendrive. Sekarang kita senang cari, download ke dalam pendrive, kepada laptop, kepada handphone. Kita kena dengar ayat kursi, kita kena dengar 2 kali sehari. Dan apabila kita bilang dengar 2 kali sehari, bukan kita dengar pagi ni 1 kali ayat kursi, petang. Kita perlu dalam 1 sesi ayat kursi, kita perlu dengar dia dalam masa sejam. Pagi sejam, mungkin petang atau malam sejam, contohnya. Jadi bagus yang MP3 kah, apakah yang boleh dia berputar, berulang kali bacaan tu yang kita dengar selama sejam. Cubalah, siapa yang dapat buat. Dengar dalam sejam. Saya rasa tidak ramai dapat dengar dalam sejam. Dia 2 kali. Artinya 2 jam dalam sehari. Ayat kursi. Dan juga lagi bagus kalau dapat dengar juga surah Al-Baqarah. Kalau tidak dapat dengar surah Al-Baqarah, Yasin. Dan selalu saya syorkan, dan saya tak pasti orang ikut ke tidak. Sebab saya anggap orang ikutlah. Sebab tak ada orang pernah tanya saya atau minta penerangan lanjut. Balik-balik dah saya pernah dengar bacaan Faris Abbad. Dengar bacaan Faris Abbad. Bukan bukan Abdul Rahman Sudais, bukan Syekh Mishari Rashid Al-Afasi, bukan Syekh Sa'ad Said Al-Ghamidi. Walaupun saya peminat Qari Syekh Sa'ad Said Al-Ghamidi.
Tapi untuk rawatan ruqyah, saya syorkan Faris Abbad. Kenapa? Sebab dalam grup Ruqyah International, kami yang di sana ada orang Amerika, dari Mauritius, dari Pakistan, dari India, dari Eropa, berbagai orang sana. Pernah dibincangkan, ada orang dia bilang dia dengar yang kari-kari terkenal ni tapi tidak kesan. Apabila dia dengar bacaan Syekh Faris Abbad, Faris Abbad, Faris Abbad, atau kalau ijazah Inggris Faris, Faris Abbad. Dia adalah seorang imam, salah seorang imam di masjid, di salah sebuah masjid di Riyadh. Dia seorang peruqyah andalan, senior. Cuma dia low profile, tidak ramai kenal dia sebagai peruqyah. Bacaan dia yang banyak, ramai orang kata ada kesan. Orang dengar dia punya bacaan Yasin, boleh muntah, boleh mimpi, boleh berubah jadi rasa kesembuhan. Bacaan surah Al-Baqarah dia, bacaan Yasin dia. Dan dia sebenarnya ada rekaman bacaan ruqyah. Jadi saya syorkan itu. Tapi kalau tak nak ikut, nak dengar bacaan merdu, memang merdu. Dan saya pun suka dengar bacaan Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Tapi dalam grup kami di Ruqyah International, orang dengar Syekh Mishari Rashid Al-Afasi tidak ada kesan berbanding apabila kesak itu dengar Faris Abbad. Dan ada dibincangkan yang saya tidak akan share di sini, terlalu panjang kalau nak dibincangkan. Ada persoalan, kenapa? Dia ayat Quran kan sama juga, orang ini baca Al-Fatihah, orang ini baca Al-Fatihah, Qori ini baca ayat kursi, Qori ini kenapa? Sepatutnya sama sebab ayat Quran, ayat Allah. Kenapa ada beza? Itu kita cari hadis, tidak ada hadis menerangkan. Tetapi berdasarkan pengalaman ada beberapa teori. Tidak semestinya tepat sebab belum ada jawapan yang pasti. Tapi daripada perbincangan ada teori-teori dibuat kenapa boleh ada berbeza. Bacaan si A berbeza kesan dia dari segi ruqyah dengan bacaan si B. Antara dia sebab dia intention, nawaitu, niat. Ada orang baca Al-Quran, memang dia niat ibadah untuk baca Quran saja, untuk dia dapat pahala. Ada orang baca Al-Quran tu dia ada niat untuk ruqyah. Dan Faris Abbad ni sebenarnya adalah peruqyah hebat yang low profile, tidak ramai kenal. Tapi dia adalah seorang dan tidak pun ramai orang kenal. Dia ini sebenarnya imam di salah sebuah masjid di Riyadh, di Arab Saudi itu, di Riyadh. Dan dia punya bacaan memang nih berkesan dari sudut pengalaman. Jadi kalau nak dengar qori lain yang baca, silakan. Dan saya selalu nih ulang-ulang Faris Abbad. Tapi tidak pernah ada orang respon kepada saya, DM saya kata ada kesankah dia dengar Faris Abbad, tak ada kesankah. Saya anggap saja ada orang antara dua lah, orang ikut ada kesan tapi dia tak nak share pengalaman dia, ataupun dia dengar bacaan orang lain, bukan Faris Abbad. Jadi ini yang langkah kelima. Jadi boleh juga, ini sebagai tambahan, di gambar ni boleh juga buat ruqyah mandiri dengan yang sapu-sapu di muka, sapu di seluruh badan. Kalau nak belajar ni sapu, ikutlah kuliah berdepan, kursus perawatan Islam berdepan dengan Coach Kamarul. Coach Kamarul akan ajar ini secara berdepan. Kalau gambar susah untuk dihuraikan atau di secara online.
Kalau saya mungkin ada pembantu, mungkin boleh bergerak lah, cari satu kawasan, pembantu saya ambil kamera, dia bergerak dengan gimbal, cuma belum ada lagi peruntukan. Kalau ada peruntukan, bolehlah beli gimbal yang harga 200 lebih, 300 lebih, quality bagus. Jadi saya boleh bayar satu orang bantu saya, dia ambil gambar, saya buat apa ini, demonstrasi secara online macam mana di Ruqyah Mandiri yang sapu tapak tangan ke badan. Jadi kalau nak belajar macam mana yang lebih tepat, kena ikutlah kursus rawatan Islam Ruqyah Syariah yang secara berdepan yang sebenarnya sedang dianjurkan oleh Coach Kamarul Azli. Jadi yang ini gambar. Dulu pakai kata-kata, sekarang kita kasih improve, ada gambar lagi. Kalau masih tak dapat tangkap macam mana cara dia, kena ikutlah kursus Coach Kamarul. Dan dia ada beberapa cara. Cara pertama, cara kedua yang saya tidak akan huraikan di sini. Jadi kita sampai kepada penutup. Sekiranya pesakit telah melakukan 5 langkah seperti yang diterangkan dan pesakit sembuh, maka sujud syukurlah, bersyukur kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah, jangan lupa. Bersedekahlah sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Dan bersedekah ni yang selalu orang terlupa. Kadang-kadang minta rawat sabab peruqyah, sembuh. Ada tu baik jugalah ucap terima kasih. Ada tu ucap terima kasih pun terlupa. Sebenarnya tidak berapa penting kami kalau pesakit bercakap, ini Allah yang sembuhkan, bukan itu peruqyah. Dia peruqyah sendiri aja, bukan mereka yang sembuhkan. Iya, tapi Allah sembuhkan Anda pesakit dengan Allah mentakdirkan Anda berjumpa dengan peruqyah Allah sembuhkan melalui peruqyah Anda bersyukur kepada Allah, Allah ajar kalau bersyukur kepada dia, berterima kasihlah juga kepada orang yang Allah takdirkan. Kamu berjumpa, dapat kesembuhan. Sebab Allah tidak turun ke langit, dia datang berdepan, sembuhkan. Tidak, Allah tidak begitu. Dia takdirkan kamu berjumpa dengan peruqyah ini. Jadi, sepatutnya tanda terima kasih kepada Allah, selain ucap alhamdulillah, ucaplah terima kasih, hulurkanlah sedekah. Macam saya dan Coach Kamarul ada kerja lain. Ada perawat orang-orang kampung, mereka ikhlas merawat. Tapi mereka perlu juga beli beras bagi makan anak isteri. Perlu juga beli ikan di pasar. Dan mereka cuma orang kampung bercucuk tanam. Apa salahnya hulur sedekah? Sebenarnya hadiah ini, orang kaya pun, orang jutawan pun, coba hadiahkan dia. Apa? Walaupun dia orang kaya, dia tetap akan suka kalau mendapat hadiah. Dan mungkin orang itu akan mendoakan kita lagi apabila kita menghadiahkan orang tersebut. Jadi jangan lupa, bila Allah sudah sembuhkan melalui seseorang, kita tidak bersyukur, Allah boleh tarik balik kesembuhan itu. Lepas itu baru kita mulu, dulu baik sudah, kenapa sakit banget sini? Mungkin Allah tarik balik kesembuhan itu, sebab Anda tidak bersyukur. Jadi jangan lupa, benar-benar bersyukur ini. Dalam Al-Fatihah itu sendiri, dimulakan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Diajar kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dan Allah mengajar kita melalui ayat Quran dan hadis-hadis Nabi bahwa kalau kita bersyukur, kita perlu juga berterima kasih kepada manusia yang Allah takdirkan membantu kita. Jadi sekiranya masih belum sembuh juga, itulah pula kita kenalah minta rawatan dari peruqyah lain yang berpengalaman. Sebab mungkin ada akar masalah belum dijumpai.
Dan biasanya pesakit jarang dapat jumpa akar masalah sebab ego, tidak mau mengakui. Hanya apabila jumpa peruqyah sudah rawat beberapa sesi, peruqyah sudah buat observasi, sudah buat pemantauan, observation, peruqyah dah tahu apa mungkin sebab dia ni. Peruqyah bagi tahu permulaan tak nak terima. Mungkin kamu ada derhaka kepada ibu bapa ni. Tak adalah. Ya, saya bagus, saya bagi ibu bapa saya setiap bulan RM500. Tapi sebenarnya ada. Lama-lama akan terkeluar juga. Oh ya, betul lah, dulu saya pernah ada menyakiti ibu saya berkata kasar. Mungkin pasal itulah. Sebenarnya ibu saya nampak ceria, tapi sebenarnya hati kecil ibu saya sampai sekarang masih lagi sakit. Dia akan muncul tu apabila kita jumpa peruqyah. Itulah penting kami kata jumpa peruqyah, bukan yang kami kerana otak komersial. Jumpa peruqyah, bayar duit supaya kami dapat duit. Kamu bayar duit kepada kami meruqyah kamu, kami dapat duit. Bukan semata-mata itu, tapi ada sebab dia. Ada sebab dia, jumpalah peruqyah. Kalau tak sembuh-sembuh. Kalau dah jumpa bomo ni tak sembuh, jumpalah peruqyah syar'i. Yang masalah ni ada masyarakat kita, orang yang bukan ruqyah syar'i, dia merawat juga, baca selawat juga, tapi dia bukan ruqyah syariah. Itu dia pergi jumpa, lepas tu dia bagi tahu, saya dah jumpa peruqyah, tak sembuh. Sebenarnya jumpa perawat yang merawat campur-campur, bukan peruqyah syariah. Jadi jumpalah peruqyah syariah, jumpalah Coach Kamarul, jumpalah Ustaz Ahmad Salihin. Jadi jumpa yang itu kita kena ingat. Kita jumpa, kalau masih belum sembuh, kita jumpa lagi peruqyah berpengalaman sebab mungkin ada akar masalah yang belum selesai. Yang paling penting, jangan putus asa, berdoa dan terus berdoa kepada Allah, memohon kesembuhan, memohon hidayah, memohon petunjuk. Apakah punca masalah kita? Yang mungkin selama ini kita ingat dibuat orang, sebenarnya bukan itu punca sebenar masalah. Macam mana masalah, Allah takdirkan kita sakit sebab kita ada derhaka kepada ibu bapa kita. Sebenarnya itulah punca masalah, itulah akar masalah dia yang kita tidak sedari. Dan apabila kita berdoa, Allah tunjukkan punca masalah. Dan apabila Allah dah tunjukkan, hati itu terbukalah untuk terima itu nasihat. Allah takdirkan dapat berkenalan dengan Coach Kamarul, dapat berkenalan dengan Sinar Ruqyah, Aki Sinar Ruqyah. Dan bila tanya soalan, dan kami dah bagi dah jawapannya. Sebenarnya mungkin itulah punya masalah, tapi menafikan, tidak mau terima. Jadi apalagi yang kami boleh buat? Kamu dah berdoa, Allah dah takdirkan bagi jawapan kepada kamu dengan kamu jumpa perawat yang syar'i. Dan perawat saya ini dah bagi jawapan, tapi hati masih tidak mau menerima. Bukan, ni saya sakit bukan pasal saya belajar ilmu tenaga dalam ni, ini tak ada kaitan ni. Jadi apa? Allah dah bagi dah jawapan, tak nak terima. Apa ini memang sukarlah, sukar untuk sembuh. Kalau dalam hati itu masih ada ego. Jadi itu saja daripada saya. Saya akan tutup slide ini, dan selepas saya tutup slide ini, saya akan serahkan majlis kepada Coach Kamarul, dan saya harap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada kita semua. Bukannya kami memandai-mandai, kami tidak pandai. Banyak lagi peruqyah lain yang pandai, yang lebih senior dari kami. Cuma kami ingin berkongsi ilmu agar para pesakit, orang yang minat ruqyah dapat tahu macam mana ruqyah syariah. Ruqyah yang selaras syariah, selaras ajaran agama Islam, dan menghindari ilmu-ilmu yang meragukan. Itulah yang kami inginkan. Kami ingin sampaikan kepada para peserta yang hadir ini. Jadi jika ada silap kata, terkasar bahasa, saya mohon maaf. Saya orang Sabah, kadang-kala bahasa saya sangka lembut, halus, tapi rupanya pendengaran para sahabat kita di Semenanjung mungkin terasa kasar. Jadi saya memohon maaf. Dengan ini saya tutup slide saya. Maka dengan ini juga saya serahkan kepada Coach Kamarul untuk sesi soal jawab kita. Saya silakan Coach.
Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Sinar atas perkongsian ilmu dia. Okay, banyak perkara yang kita bincangkan ni untuk memperbetulkan balik akidah kita. Okay, saya selalu maklumkan juga di luar sana, di media sosial terutamanya TikTok sebagainya sekarang ni, terlampau ramai perawat-perawat Islam yang muncul bagai cendawan yang tumbuh selepas hujan. So, ianya satu perkara yang baik juga, Alhamdulillah. Okay. Supaya masyarakat kita lebih terdedah dengan rawatan Islam yang betul-betul mengikut kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita kena ada ilmu untuk memilih perawat. Ada perawat yang betul-betul mengikut jalan Al-Quran dan Sunnah. Ada juga perawat-perawat yang mencampur adukkan kaedah-kaedah mereka. So insyaAllah kelas-kelas online sebegini ataupun nota-nota yang mana yang saya ataupun Ustaz Sinar selalu kongsikan di dalam grup, insyaAllah semoga ianya menjadi panduan-panduan kepada kita semua lah. Okay, so kita buka kepada sesi soal jawab, kita buka kepada sesi soalan. Yang mana yang ada soalan boleh bertanya soalan, insyaAllah. Nak bertanya secara direct juga boleh ataupun nak type soalan juga boleh. Soalan-soalan yang terkait dengan rawatan Islam, rawatan ruqyah, ataupun yang nak share sedikit pengalaman mereka juga boleh. Boleh raise hand ataupun boleh type soalan lah. Okay. Semalam saya ada satu kisah juga, kisah rawatan yang agak menarik juga. Ada seorang pesakit ni, dia memang dah masuk beberapa kali lah buat rawatan susulan. Dah datang jumpa saya buat rawatan susulan pun masuk 4, 5, 6 kali. Cuma agak lama dia senyap, terputus rawatan, almost sebulan lebih. Kemudian semalam dia ada datang. Bila dia datang tu, dia ada share yang dia juga ada pergi buat rawatan dengan 2 orang lagi perawat lain di sekitar tempat dia lah. Ada seorang tu dia buat rawatan, dia kata perawat tu minta barang-barang yang agak pelik lah sikit. Yang kedua tu ada dia buat rawatan, dia rasa macam okey. So dia ditakdirkan pula pesakit ni dia memang ada masalah sihir dan juga ada masalah saka. Ada jin saka yang cuba nak berdamping dengan dia, nak rapat dengan dia. Dan pesakit ni dia selalu mendengar bisikan, bisikan-bisikan yang menyuruh dia menerima. Bisikan tu selalu timbul di telinga dia, lalu didengar supaya untuk terima dan accept perjanjian jin saka untuk turun kepada dia. Tapi alhamdulillah pesakit ni dia masih lagi istiqamah juga dengan amalan-amalan saya. Dan dia kata setiap kali dia mendengar bisikan tu, dia menguatkan hati dia dan say no. So bagi saya itu satu keputusan yang memang kuat. Alhamdulillah dia terus kekal dengan keputusan untuk tidak menerima lah jin saka tu. Cuma yang nak menjadi satu cerita yang menarik bagi saya tu, pesakit tu dia sering kali mendengar bisikan dan dia kata ada satu waktu tu dia duduk dekat office, dia kata tiba-tiba dia tertanya dalam hati dia apa yang ganggu dalam badan dia lah. Dengan tiba-tiba dia kata dia menulis sendiri jawapan masih ada sihir, dia kata. So kemudian dia macam melayan perasaan dia tu, bertanya lagi kenapa tak putus lagi. Dia kata ramai yang sihirkan dia. Dan yang satu yang perkara yang konklusi yang saya paling tertarik, pesakit tadi tu dia cuba compare mana perawat yang lebih bagus. Sebab dia kata dia ada 3 perawat yang dia jumpa, saya dan 2 orang lagi perawat yang sekitar kawasan rumah dia. Rumah dia dengan rumah saya tu agak jauh, almost 1 jam perjalanan. So bagi dia mungkin agak kesulitan untuk datang jumpa saya dengan kerap lah. Okay, so dia kata, dia tanya dalam hati dia, mana perawat yang lebih bagus untuk dia nak buat rawatan. Ada 3 pilihan ni. Itu yang saya tertarik sikit. Pesakit tu kata gerak hati dia menulis nama saya. Saya jarang-jarang sekali ni, jin pun recommend datang jumpa saya. So maksudnya bisikan dalam hati dia tu mengatakan bahawa insyaAllah saya akan mampu bantu dia hingga pulih.
So kat sini ni kadang-kadang kita kena tekad satu, menolak jin yang cuba nak masuk dengan kita. Tapi saya menasihati dia lah, jin tadi masih lagi cuba bermain-main dengan dia supaya selesa dengan kehadiran jin tu dalam badan. Walaupun jin tu recommend jumpa saya dan sebagainya tu, kena hati-hati jugalah, dia juga boleh membuka pintu riak. Okay? Saya pun memang suka lah sikit kata. Selalunya recommend ni di kalangan-kalangan manusia. Pesakit A recommend kepada kawan-kawan dia, pada saudara dia. Pesakit B tekad nak teruskan rawatan dengan saya. Tapi kali ini gerak hati ataupun bisikan daripada jin dalam badan tu menasihatkan supaya meneruskan rawatan dengan saya. Memang kebetulan juga ditakdirkan pada malam tersebut. Reaksi juga luar biasa, bercakap, dan alhamdulillah di hujung sesi itu pesakit tu memang untuk kali ini dia muntah yang agak luar biasa sikit. Semoga sama-samalah kita mendoakan semoga pesakit tu sembuh lah. Okay, alhamdulillah, insyaAllah. Okay, so malam ni tak ada soalan. Terima kasih Azizah Abdullah. Testimoni beliau pernah mengamalkan buat ayat ruqyah 7 Al-Fatihah untuk minum dan mandi selama 7 hari. Alhamdulillah sembuh dari gangguan jin, tanda lebam dan fikiran tidak fokus. Okay, so sebenarnya kita kenalah terus menuntut ilmu. So untuk pengetahuan, Azizah ni merupakan salah seorang daripada anak murid saya. Alhamdulillah almost dah 2 tahun. Beliau dah tamat belajar 6 modul pada tahun lepas, asalnya kalau tak salah saya, ataupun 2 tahun lepas. Dan alhamdulillah pada batch kali ini beliau masih lagi konsisten datang membantu setiap kali ada khusus lagi. Beliau datang menjadi pembantu dan sebagainya, dan di samping dia membantu, dia juga akan mengulang kaji silibus-silibus yang dia dah belajar sebelum ni, akan menambahkan lagi kefahaman dia dan juga kemahiran dia lah, insyaAllah, alhamdulillah. Okay, so nasihat saya teruskan menuntut ilmu. Sebaik-baiknya menuntut ilmu tu perlulah berdepan, sebab banyak teori-teori dan praktikal tu, terutamanya nak ditunjukkan di depan-depan. Kalau secara online ni kita banyak perkara yang kita tak boleh nak tunjuk dari segi praktikal. Okay, alhamdulillah ada soalan. Soalan daripada Nafi. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya apakah tanda sembuh daripada gangguan jin saka? Okay, so sebenarnya dia mudah saja. Tanda kita sembuh daripada gangguan jin ni, tak kira jin sihir ke jin saka ke, dia adalah reverse balik apa yang kita alami. So yang paling pertama sekali, yang mustahak sekali, bila kita dah sembuh, kita punya badan kita rasa ringan. Pemikiran kita rasa ringan, hati kita semakin tenang. Ini adalah perkara yang paling utama sekali. So banyak pesakit yang bila kita dah buat rawatan ruqyah, selesai rawatan ruqyah, pesakit tu rasa tenang diri dia. Apa yang selama ni dia serabut dekat kepala dia, terasa beban di bahu dia tu, tiba-tiba hilang, rasa ringan. Ini salah satu dia. Okay. Yang keduanya, kita kena lihat kesembuhan tu dari segi kesan dia. Bagaimana kesan dia terhadap amalan-amalan dan ibadat-ibadat kita. So kalau dulunya kita ni orang yang kurang berzikir, alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, asbab kita sakit dan asbab kita sembuh daripada sakit, kita semakin banyak berzikir. Dulu sebelum kita sakit, kita sering bermimpi-mimpi buruk. Mimpi ular, mimpi baby, mimpi kena kejar dengan binatang. So insyaAllah biasanya bila kita dah sembuh daripada gangguan-gangguan ni, kita bebas daripada mimpi-mimpi tersebut lah. So emosi kita lebih tenang. Okay, kalau dulu dia selalu kena serang panic attack ataupun anxiety disorder, biasanya dan kebanyakan kes yang saya selalu jumpa bila kita dah buat rawatan ruqyah, buat rawatan susulan, kesan-kesan panic attack ataupun kesan-kesan anxiety ni semakin berkurangan dan semakin terkawal, insyaAllah. Yang banyak juga saya dapat feedback dari segi tidur. Biasanya kan saya cakap tadi, di saat kita sakit,
kita sering bermimpi-mimpi ular, mimpi baby, mimpi benda yang menyeramkan. Dan di saat kita sudah sembuh dan alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, kita sakit tu lena, tidur sampai pagi. Dia kata, alhamdulillah Ustaz, sejak dah dapat berubat ni, barulah saya boleh rasa nikmat tidur, daripada tidur tengah malam, tidur tengah malam tu sampai ke subuh tu nyenyak, dia kata. Kalau tidak sebelum ni asyik tersentak, asyik terkejut, asyik cemas dan sebagainya. So inilah antara kesan-kesan bila kita sembuh daripada gangguan-gangguan jin. Okay, mungkin Ustaz Sinar nak tambah lagi sebabnya dia ada banyak ni. Saya ada tulis nota dah sebelum ni. So nanti saya akan tulis balik nota bahagian bab ni. Terima kasih Coach. Okey, ini tambahan daripada saya. Ada tanda-tanda umum dan ada tanda-tanda khusus. Kalau tanda umum tidak semestinya jin saka, kalau yang kita sembuh, dia begini, daripada pengalaman saya yang berbincang dengan orang, daripada pesakit sendiri yang beritahu, yang jarang ada ditulis dalam buku. Dia begini, orang yang sakit gangguan ni, kadang-kadang dia punya minda ni, dia macam ada kabus, menutupi dia, sukar dihuraikan kata-kata. Orang yang sakit tu saya yang faham, dia macam ada kabus, dan dia rasa berat di bahu, tapi apabila dia sembuh, dia terasa macam dia bangun dari tidur, yang terasa macam kabus menutupi, awan kabus menutupi kepala dia ni, fikiran dia hilang, lapang. Dia akan nampak macam suasana semakin terang, jelas. Dia jalan pun rasa tidak berat, bahu dia pun ringan, seperti yang Coach Kamaru cakap tadi itu. Itu antara yang selalu berlaku tanda umum sembuh dari gangguan jin, dan yang selalu testimoni pesakit tapi jarang ditulis dalam buku. Itu benar. Kalau yang spesifik kepada gangguan macam jin saka, kalau masuk jugalah jin asyik. Kalau pengalaman saya, orang tu dia mungkin akan bermimpi. Dia mungkin akan bermimpi, tapi ingat tidak semestinya. Jadi bukan sains yang dikali di makbal yang mesti keputusannya hasilnya sama. Suara masih sakit, batuk. Oke, saya sambung. Dia yang apa akan berlaku, contoh, orang dia bermimpi, contohnya dia mimpi seorang, katakan perempuan, panjang rambut, berbaju putih macam Pontianak, dia pakaiannya, dia pegang beg, contohnya beg beroda lah, dalam mimpi lah, dan mimpi, dan melambai gini, berjalan tarik beg, seolah-olah macam Akademi Fantasia dah keluar daripada Akademi Fantasia. Jadi daripada mimpi itu mungkin itulah dia punya petanda bahawa jin asyik itu dah sukarela pergi daripada pesakit itu. Mungkin dengar dakwah daripada peruqyah tu, sama-sama ruqyah, dia berdakwah kepada jin tu, jin tu pergi. Itu tanda dia jugalah. Dan itulah ada yang dia dan dia ada seperti yang kata Coach Kamal, dia banyak tanda. Kadang dia antara dia itulah tanda-tanda. Dan kalau orang tu sebelum tu dia dah dampingi saka, dia ada kuasa supernatural, indigo. Hilang dah indigo dia. Dulu dia boleh nampak jin, dia boleh nampak jin bertenggek dekat tandas, bertenggek dekat tangga, dia tak boleh nampak dah. Kalau dia dulu selalu dengar bisikan memfitnah, orang tu jahat, orang tu tak baik. Bisikan tu dah tak ada. Itu adalah tanda-tanda. Dan jangan bersedih hati. Bukan dulu ada kelebihan, bila tak nampak jin, bila tak dengar bisikan, dah hilang dah kelebihan. Sebenarnya bukan hilang kelebihan, tapi dah sembuh daripada didampingi jin. Jadi itulah tambahan daripada saya. Saya serahkan lagi sesi ini kembali kepada Coach. Coach.
Okay, Alhamdulillah. Ada satu lagi perkongsian tadi. Okay, pada awal slide tadi disebut pasal minyak zaitun, madu Yaman dan habatus sauda atau minyak habatus sauda. Bahan-bahan ini untuk diminum, boleh disapu pada anggota badan tertentu ya. Bahan-bahan macam tadi minyak zaitun, madu ataupun habatus sauda ni minyak ke, bahan-bahan ni boleh digunakan untuk minum boleh, insya-Allah. Untuk dijadikan minyak urut juga boleh. Cuma kalau minyak zaitun untuk minum tu kena cari yang extra virgin. Yang cari extra virgin insya-Allah boleh minum. Kalau minyak extra virgin ni biasanya dia akan lebih mahal sikit berbanding dengan minyak zaitun biasa. So kalau minyak zaitun yang extra virgin boleh guna untuk masak, boleh guna untuk urut, boleh guna untuk minum insya-Allah. Minyak habatus sauda juga memang boleh juga guna untuk minum dan juga urut juga boleh insya-Allah. Cuma kalau madu Yaman ni untuk minum sajalah, madu kita tak ada buat untuk urut lah. Okay, tak ada masalah, boleh. Biasanya minyak zaitun ni boleh disapu di bahagian-bahagian sendi-sendi. Kalau orang tu sakit lutut, sakit bahagian siku dia, bahagian bahu dia, bahagian pinggang dia, boleh sapu minyak zaitun ataupun minyak habatus sauda ni juga insya-Allah. Okay, Ustaz Sinar ada nak tambah? Masa pun dah masuk pukul 11, insya-Allah ni soalan yang terakhir. Terima kasih Coach. Okey, berkenaan dengan minyak zaitun dan minyak habatus sauda apabila diruqyah dan dia memang disyorkan diminum dengan sukatan tertentu dan juga disapu ke seluruh badan. Disapu dalam yang detox tu, dia untuk beberapa hari disapu ke seluruh badan. Jadi bagus sapu waktu malam dan minyak zaitun ni cepat kering. Lepas tu tidur, esok sebelum pergi kerja, sebelum nak sembahyang subuh, mandi, bersihkan diri untuk hilangkan bekas-bekas minyak zaitun tu. Begitu juga habatus sauda. Hanya apabila peringkat setelah beberapa hari baru disapu di bagian sakit sahaja. Itu yang minyak zaitun dan minyak habatus sauda. Seperti kata kamu pula, minyak ya kalau madu tu biasanya untuk diminum, jarang disapu di tubuh, takut nanti semut datang ke serangga datang jilat tubuh kita sebab manis madu. Dan madu tu ada disebut Yaman tu sebenarnya begini. Madu apa jenis madu pun boleh, tapi madu yang dianggap terbaik madu sider. Sider ni adalah bidara. Madu yang didapati dari pokok bidara, madu sider. Dan ini lebih mahal daripada madu biasa. Dan lagi terbaik jika madu sider itu yang original datang dari Yaman. Kalau dia madu sider, madu dari Yaman, dan dari Yaman biasanya satu botol kecil begini boleh harga sampai 200 ke 400 ringgit. Jadi kalau tak dapat madu itu pun, madu biasa pun boleh jugalah. Tapi madu dari Turki kah, madu atau bukan madu sider, atau madu asli di Malaysia kah contohnya. Jadi itu artinya boleh minum dan boleh juga memang disyorkan diminum dan disyorkan disapu di badan ke seluruh badan untuk beberapa hari, lepas tu baru disapu di tempat yang sakit sahaja. Itu tambahan daripada saya. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah ada soalan-soalan yang menarik untuk kita bincangkan. Okay, insya-Allah. Masa pun dah masuk pukul 11 malam, insya-Allah. Kita akan tutup sesi kelas pada malam ini. InsyaAllah minggu depan kita akan maklumkan pula jika ada kelas ataupun macam mana. Sebab minggu depan saya tak pasti lagi sebab minggu depan adalah cuti sekolah. Cuti sekolah ni biasanya kita ada banyak sikit aktiviti bersama keluarga dan kebetulan pula 16, 17 tu ada public holiday 2 hari. Sehari ada 2 sekali cuti, Maulud Nabi dan juga hari Malaysia. So ada setengah company dia berganti Isnin dan Selasa. So insyaAllah nanti saya akan bincang semula dengan Ustaz Sinar sama ada boleh buat kelas ataupun ditangguhkan atau macam mana. Okay, insyaAllah itu saja kelas untuk malam ini. Saya serahkan kepada Ustaz Sinar sebagai kata-kata penutup sebelum saya menutup majlis. Terima kasih Coach dan terima kasih kepada peserta semua, terutama nama-nama yang saya nampak yang istiqamah hadir dalam kelas kuliah online kita. Terima kasih banyak, hadirlah. Sebab kita tak tahu ilmu ini kita dapat pelajari lagi atau tidak masa-masa akan datang.
Terutama Akta 775 akan muncul. Kalau Akta 775 ini cuma menghalang kita dari merawat orang, kalau tak berdaftar tak boleh merawat orang, tak apa. Kalau dia kata Akta 775 bagi kuliah rupiah pun, kalau tak berdaftar dia Akta 775 pun dianggap satu kesalahan, ada kemungkinan tak dapat bagi kuliah pula. Dan rugi, yang rugi kita orang Islam. Sebab karena ingat Akta 775 dia punya peruntukan tu terlalu luas. Dia punya kalau ditafsirkan boleh terlalu luas. Jadi apa yang dia dan kita nak jemput pun peruqyah luar negara untuk bagi ceramah pun mungkin akan jadi sukar. Jadi harap-harap tidak adalah sekatan untuk kita belajar secara online. Jadi itu yang jadi belajarlah selagi boleh, selagi ada guru ruqyah masih hidup, belajarlah. Guru ruqyah tengok saja, sebagian dari guru ruqyah kita yang senior-senior dah meninggal dunia. Semoga Allah mencuci rahmat mereka. Jadi belajarlah, sebab kita yang pandai ilmu ruqyah ni bukan selama-lamanya hidup. Jadi belajar, dan cara kami apabila apa yang kami ajar, anda yang belajar boleh ajar, sebab kita ajar cara yang mudah. Anda boleh ajar kepada adik anda, kepada anak anda untuk pun ilmu ruqyah. Tak perlu tunggu kami ijazahkan baru ajar. Sebab ilmu ni ilmu dari Allah. Kami ajar kepada anda, kami dapat pahala mengajar. Anda ajar lagi kepada orang lain, kami pun kalau kata sahabat terhampit, terdapat juga pahala yang anda ajar. Sebab ilmu tu kami pun ajar, dan guru kami yang mengajar kami pun dapat pahala. Itu cantiknya. Jadi tidak ada halangan yang hanya dapat ijazah baru boleh ajar, tak dapat ijazah tak boleh ajar. Sebab kami ajar yang mudah-mudah. Jadi semoga itulah kita mendapat keberkatan menghadiri kelas ni, dan semoga kita istiqamah menghadiri kuliah ni, sebab kita tak tahu akan datang pihak-pihak yang musuh-musuh Islam menyekat, nanti macam-macam dia sekat, tak boleh bagi kuliah ruqyah online lah, ni tersalah sebut sikit nanti kena blok lah. Jadi belajar selagi masih ada ruang. Beli buku, baca buku, dengar kuliah. Jadi itu saja daripada saya ucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang hadir, dan juga memohon maaf kepada sesiapa yang hadir ini sekiranya ada saya tersilap kata, terkasar bahasa. Saya orang Sabah, kadang-kala mungkin bahasa saya rasa lembut, halus, tapi rupanya kedengaran kasar di telinga orang di negeri lain. Jadi saya memohon maaf. Maka dengan itu saya serahkan semula majlis ini untuk penutup kepada Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar. Semoga apa yang dikongsikan kepada kita bermanfaat. So insya-Allah yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang buruk itu datang daripada kelemahan kami berdua, insya-Allah. Saya tutup majlis ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay, Alhamdulillah. Sehingga kita berjumpa lagi di minggu yang seterusnya dengan tajuk-tajuk dan perkongsian ilmu yang lain pula. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.